Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa afdhalus salawat wa taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersama-sama pada hari ini untuk kita berkongsi ilmu dan menambahkan amal, insya-Allah. Selepas daripada kita diberikan amanah ilmu, maka amal soleh adalah satu amanah kepada kita semua untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan Allah bagi kepada kita satu ilham dan kekuatan untuk meneruskan kehidupan kita dengan amal yang semakin baik dari hari ke hari. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Pada salah seorang daripada jemaah kita yang alhamdulillah kan, Allah memberikan kehidupan yang paling kurang istiqamah dengan majlis ilmu sampai ke akhir hayat. Mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Dan kita, kalau kita menghadapi atau mendengar berita kematian, maka yang perlu kita renungkan adalah diri kita sendiri, bahawa kita satu hari nanti akan menghadapi perkara yang sama, kan? Dan kita katakan bahawa kematian merupakan peringatan yang terbaik bagi kita. Kita pernah kat masjid ni kan, tengah kuliah ada jenazah kat luar sana kan, pernah kan. Maknanya kalau kita melihat kematian demi kematian tapi hidup kita tak berubah langsung kan, tak memberikan apa-apa perubahan, dan kita katakan tidak menambahkan keimanan kita, ingatan kita kepada hari selepas mati, maka tak ada manfaat ni hidup kita ni. Dan tak ada gunanya kita melihat pelbagai peringatan. Tazkirah dalam kuliah boleh, kita boleh jadikan peringatan. Tapi kadang-kadang untuk beramal kita perlu ingat bahawa kita tak tahu mati bila. Kan? Kalau ditanya orang yang dah mati, semua terkejut. Semua terkejut, dah mati. Dia memang, walaupun kita tahu kan, misalnya doktor kata tinggal lagi seminggu, kan? Tinggal lagi 7 hari umur, sekalipun doktor cakap macam tu, tapi biasanya kita tetap masih dalam hati kita, tak apa kan, banyak orang doktor cakap lagi seminggu, lepas tu sampai 7 tahun tak mati-mati lagi. Kita masih ada harapan gitu, kan? Masih mengharap untuk tidak berlaku apa yang dijangkakan. Maksudnya kita katakan kita masih tetap mengatakan hari ni rasa kan, kalau kita mati sekarang okey tak? Okey, tapi macam nanti bila kata anak macam mana, rumah macam mana, kereta macam mana, alamak kan, bila kita berfikir semua tu belum siap lagi kan, belum siap. Mungkin kalau ayah anaknya belum cukup dewasa ataupun belum ada menantu kan, belum cukup lagi, belum, kita kata amal tak cukup lagi kan, itu istilah paling baik lah tu, tapi sama je kan, maknanya tak mau mati lagi gitu kan. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kepada kita peringatan demi peringatan yang paling kurang kita fikirkan dalam kehidupan kita kan. Kita ni tak tahu bila kan? Dan yang penting mati kita biar dalam keadaan husnul khatimah kan? Allah bagi kematian yang baik kepada orang yang membiasakan dirinya dengan kebaikan kan? Mudah-mudahan kita termasuklah yang istiqamah. Istiqamah ni sebenarnya, istiqamah ni kan maknanya kita tetap kekal di atas jalan Allah sampai akhir hayat kita. Dan istiqamah tu adalah satu anugerah yang paling mahal. Kan kita biasa dengar karamah, mukjizat tahu kan? Karamah tahu. Kalau mukjizat Nabi dan Rasul dapat. Kalau karamah wali-wali Allah ataupun orang yang dekat dengan Allah. Kita ni, kita rasa macam kita ni taklah dekat mana dengan Allah kan? Kita ni biasa-biasa je kan? Tapi sebenarnya yang lebih besar anugerah daripada karamah tu adalah istiqamah. Istiqamah ni maknanya kita ni Allah benarkan dan Allah biarkan kita untuk terus berada di atas jalan yang benar sampai akhir hayat kita. Ya? Jadi sebenarnya bulan Maulid Rasul ni kan, dalam kita nak membina dan menanamkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, kita ingat salah satu daripada perkara yang selalu diingatkan kepada kita adalah yang paling utama, kita punya matlamat hidup. Matlamat hidup kita ialah mati. Macam mana matlamat hidup mati? Adakah dengan itu kita pun akhirnya tak apalah, tak payahlah buat apa-apa, kejap lagi mati. Orang kata ni kita kena bersyuarat ni, kita kena memajukan lagi masjid kita, tak payahlah, nanti mati kita
kan, buat penat dia buat semua ni. Tak. Dan sebab kita ingat kita nak matilah, maka kita akan bekerja sungguh-sungguh. Sebab ingat kita nak matilah, kita akan bawa sebanyak mungkin amal soleh dalam kehidupan kita. Dan sebab Allah katakan, Nabi SAW ajar kepada kita, kalaulah kita tahu besok kita akan mati dan di tangan kita ada benih biji kurma, maka tanamlah benih kurma tu. Walaupun confirm kita tahu kita takkan dapat menikmati. Sebab tu kalau nak buat kebaikan, tak payah fikir dapat hasil ke tidak. Yang penting buat je. Kadang ada juga kan, bila kita misalnya kita duduk dalam satu organisasi kan, katalah AJK Masjid, tapi bukan Masjid Sayyidina Hamzah kan, AJK Masjid Antah Perantah kan. Baik, katalah dia nak buat satu benda besar lah kan, yang makan tenaga, masa, kewangan yang kos yang sangat besar, dan penat buat benda tu kan? Dia sangat penat. Dia akan struggle semua orang untuk hasilkan benda tu. Tapi tahu minggu depan nak mesyuarat agung, tukar jawatan, nak buat ke tidak? Dan situ kadang-kadang kita fikir, dah lah, seminggu lagi je, apa kita buat benda penat-penat ni? Lepas tu nanti orang lain dapat nama. Sebab hasil dia orang lain yang akan dapat lah. Yang hasil tu mungkin lagi sebulan ke ataupun lagi 3 bulan baru akan berlaku. Orang yang pegang jawatan lepas tu yang dapat nama. Tapi bagi kita tak ada masalah, sebab kita nak buat kebaikan. Kebaikan tu dia tak kira siapa yang dapat nama. Nama tu kan nama kat dunia. Banyak memang orang yang bukan Islam yang suka untuk dapat nama ni. Jadi dia orang merampas. Kita tahu dalam sejarah, mereka banyak merampas kitab-kitab tulisan ulama-ulama Islam. Jadi sebenarnya ulama-ulama Islam ni banyak mencipta ilmu-ilmu baru, cipta benda-benda baru. Tapi pada masa tentera Mongol membakar perpustakaan yang namanya Baitul Hikmah di Baghdad, masa tu diambil buku-buku dia semuanya, dicampak ke dalam sungai Furat sampai sungai tu jadi hitam sebab dakwat pen tu luntur. Masa tu kan pakai pen kan, tak cetak kan, tulis pen. Dan sebahagiannya diambil, dicuri, dibawa pergi ke barat sana, dan kemudian mereka mendakwa ilmu-ilmu tu yang mereka jumpai. Sampai hari ni yang kita tahu, orang putih yang jumpa ilmu ni, tak jumpa dalam orang Islam. Sikit-sikit je tinggal. Dan padahal ilmu-ilmu baru tu banyak ditemukan oleh orang Islam. Sebab apa? Sebab mereka nak nama. Ya? Tapi kita tak. Bagi kita, nama bukan isunya. Yang penting adalah amal soleh yang kita nak kerjakan. Baik, insyaAllah hari ni kita tengok dulu tafsir kita. Kita sampai kepada surah Ali Imran ayat yang ke-52. Betul ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-52, falamma, maka tatkala ahassa Isa, apabila ketika Isa mengetahui ataupun merasakan, kalau ikut, minhumul kufra, adanya kekufuran atau keingkaran pada mereka, qala, maka Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, barang siapa atau siapakah yang akan menjadi penolongku kepada Allah. Qala, dia berkata, iaitu Al-Hawariyun. Jadi Al-Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan juga persaksikanlah, bi anna, sesungguhnya kami muslimun, adalah orang-orang yang berserah diri. Baik, makna penuh ayat yang ke-52. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, yakni Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka para Hawariyin, iaitu sahabat-sahabat setia, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Baik, ni cerita Nabi Isa. Masih lagi sambung cerita Nabi Isa. Ingat lagi kan bulan lepas ni. Kalau kita sebulan sekali, kalau tak bulan lepas, bulan sebelum tu. Belum apa ni? Bulan lepas ada kelas kan? Ada? Ada. Jadi kalau miss sebulan, maknanya 2 bulan. Jadi setahun kelas kita tu maksimum 12 kali je. Ada lagi, sampai sekarang masih ada online. Kalau nak follow boleh, dia hari Sabtu pagi, pukul 7.30 pagi.
Boleh tengok kat TikTok, YouTube, Facebook ataupun dia ada Google Meet juga. Kan? Maknanya yang betul-betul nak follow masuk kelas yang betul-betul yang dalam Google Meet. Link Google Meet tu biasanya saya share dekat Facebook saya. Facebook ataupun Twitter ataupun Instagram. Kadang-kadang ada live juga kat Instagram. Kalau nak betul-betul follow kelas-kelas lain, ada group sebenarnya Telegram. Nak dapat link tu masuk kat Facebook saya dulu. Biasanya setiap kali kuliah ada dia punya link. Masuk dalam grup tele tu, dia akan selalu update lah untuk kuliah-kuliah. Jadi kalau kata kuliah fizikal nak datang boleh, biasanya kalau yang fizikal ada online dia ada TikTok je. Yang kuliah online dia ada semua. Ada TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Semua on, Google Meet, 5. Boleh masuk mana-mana. Jadi yang tu yang hari Sabtu tu dia tafsir ni lah. Cuma beza sebab bila tak nampak muka orang, dia lain tu. Cuma kelas tu on. Saya pergi mana-mana pun semua jalan. Tak pernah cuti. Cuti tu kalau tiba-tiba bertemu program, kadang-kadang je. Kadang-kadang sangat lah. Maknanya baru ni saya pergi umrah. Ada. Kelas tu dapat buat masa saya kat mana? Sekali kat bilik hotel kot. Sebab ada masa umrah tu sempat kelas online 2 kali kat Masjidil Haram, sekali kat Masjid Nabawi. Itu yang kelas online. Dia sebenarnya bukan mudah nak online dekat sana, sebab dia tak sunyi. Dia kan masjid yang 24 jam tak pernah sunyi. Dan kalau kita kata tak ramai orang, misal kita kata sekarang musim sekarang ni musim panas. Jadi sebenarnya orang tak ramai orang pergi umrah. Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi tak ramai orang. Tapi bila kata tak ramai orang, jangan bayang masjid ni. Masjid ni macam ni kira macam tak ada orang kalau kat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Banyak ni tak ada orang. Bagi kita, dia penuh dah. Ramai dah kan. Jadi kat sana bila kata tak ada orang tu, maksud dia minimum 1 juta tu ada. 1 juta orang kan. Sebab dia kan luas kan. Dia kan boleh masuk dalam berapa puluh juta orang kan. Kalau Masjidil Haram tu dulu 80 juta. Dan katanya kalau musim haji memang masjidnya dikatakan boleh masuk 80 juta, tapi hakikatnya lebih daripada tu. Dia arkitek dia kata 80 juta, tapi hakikatnya yang masuk masa musim haji lebih daripada 80 juta. Dan tu kira kalau bayangkanlah daripada 80 juta, kalau kita sebut tak ramai maknanya berapa? Kalau 10 juta tu pun kira tak ramai lagi sebab 80 juta bandingan dia. Kita kalau nak dapat 10 juta rakyat Malaysia datang masjid, tu cukup bersyukur lah. Dan mana-mana masjid kat Malaysia pun tak ada yang sepenuh Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Jadi dia penuh sentiasa 24 jam sentiasa ada orang. Macam Raudhah Nabi tu, makam Nabi Rasulullah SAW. Itu kalau kita kata masa saya pergi tu tak ramai. Tak ramai tu pun penuh lah. Sebab dia kan kecil kan, Raudhah tu kecil. Itu di antara mimbar Masjid Nabawi yang asal dengan rumah Sayyidatina Aisyah. Itu sekitar kalau ikut dia punya saiz sebenar 21 kali 24 meter persegi. Tapi yang dia buka untuk orang perempuan kecil je, dalam 3 tiang macam tu je. Ini tak sebesar ni lah, kecil, dan manusia satu dunia nak masuk. Bila kita kata tak ramai tu bukan maknanya kalau tak ramai tu kosong je boleh pergi depan. Tak kan? Bila tak ramai tu maksudnya bolehlah duduk lama sikit. Kalau tidak berapa minit je dah kena halau. Sebab orang lain nak masuk lagi. Jadi tu makna apa kita kata ni masjid-masjid dalam dunia ni yang kita katakan sebagai rumah Allah, dan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi adalah masjid yang tidak pernah kosong daripada manusia 24 jam. Itu kalau nak banding dengan kita tak ada apa lah. Kita kalau tak ada majlis memang kosong. Kan? Ada orang pun masa solat tu pun tak penuh. Kan? Okey. InsyaAllah kita tengok tafsir kita tadi ayat yang ke-52. Falamma ahassa Isa. Maka apabila Nabi Isa mengetahui keingkaran Bani Israel. Baik, kita contoh tentang Nabi Isa, kisah Nabi Isa. Jadi sebenarnya bila contoh Nabi Isa, nombor 1, sebenarnya surah Ali Imran ni bermula daripada ayat yang kita mula cerita pasal Maryam hari tu kan. Daripada ayat yang ke berapa mula cerita Nabi Zakaria, ayat 38. Mula daripada mak dia kan, asal dia daripada mak kepada Maryam kan. Mula pada mak Maryam, sebelum tu lagi mengandung, lepas tu sampai cerita kepada Maryam
kan? Kemudian malaikat datang, kemudian Maryam melahirkan anak, kemudian sampai kepada Nabi Isa. Kalau ingat lagi cerita dia, cerita Nabi Isa kemudiannya menjadi kemudian nak dibunuh oleh Bani Israel, dan kemudian sampai dibunuh kata Bani Israel. Bani Israel kata dah berjaya bunuh, dan kemudian Allah bagi tahu sebenarnya mereka tak bunuh. Bukan dia tak bunuh macam mana, maksudnya dia gagal sebenarnya sebab Allah angkat Nabi Isa ke langit. Maksudnya sebenarnya dalam surah Ali Imran ni, cerita Nabi Isa yang paling panjang dan lengkap ada dalam ni. Dan kita bila cerita ni, apalagi cerita Nabi Isa, kok ngantuk kita akan merasa cerita Nabi Isa nak buat apa tak? Nak macam tak berapa nak kait dengan kita sangat gitu kan. Kita tahu kita tahu dia sebagai satu cerita Nabi Isa, tapi perlu diingat macam ni. Sebenarnya dalam Quran ni, akidah manusia, agama-agama lah kita kata, agama-agama manusia yang ada pada hari ni, banyak yang dah cerita dalam Quran. Sebab tu hari ni bila ada orang tiba-tiba nak bertolak ansur dengan agama-agama tertentu, dengan kita kata nak open minded kan, kita kata macam kita nak jadi, kita kata sebab Islam ni baik kan, Islam ni mengajar kita buat baik, akhirnya kita nak buat baik dengan semua agama. Perlu diingat, Islam mengajar kita ketegasan dalam bab akidah. Dan dalam Quran kita kena tahu macam mana Allah dah ceritakan agama-agama tertentu yang ada sampai hari ni dah sesat sejak zaman Nabi Isa wujud lagi, dan sesat sejak zaman Nabi Musa masih wujud lagi, dan sesat tu sampai sekarang dan sampai kiamat. Yang itu yang kita kata pelik kan, kenapa boleh macam tu padahal benda tu dah cerita dalam Quran. Sebab yang pertama, bila cerita dalam Quran, orang Islam sendiri yang sepatutnya belajar isi kandungan Quran dan tahu tentang kesesatan-kesesatan mereka, sepatutnya kita bertegas. Tapi banyak orang Islam sendiri yang akhirnya nak konon kata open minded. Kita open lah perayaan dia, kita ikut, kita buat, kita makan sama-sama dengan dia, kita ucapan-ucapan yang mengakui akidah dia, padahal semua tu dah ada dalam Quran. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Kan kita tak belajar isi kandungan Quran. Ni sepatutnya kita dah belajar daripada kita muda-muda lagi. Kan yang mungkin kalau dah pencen, sepatutnya zaman kerja dah kita tahu semua ni. Sebab masa kita kerja dulu, mungkin ada kawan-kawan sekerja kita yang beragama lain. Jadi sepatutnya kita tahu kat mana kita nak letak guideline, garis panduan untuk kita berkomunikasi dengan orang agama lain. Dan kita tahu dalam bab akidah, agama dengan mana akidah. Dalam Islam, kita ada pokok Islam. Pokok Islam ni dia ada akar, ada batang, ada buah. Baik, mula dengan buah. Buah ni akhlak. Perumpamaan buah macam akhlak, batang tu macam ibadah, dan akar tu akidah. Jadi asas Islam ada 3, akidah, ibadah, akhlak. Itu Islam semua 3 tu je kita bincang kan, pokok Islam. Dan kemudian bila buah tu, semua orang nampak kan buah pokok. Ada tak pokok yang buah dia dalam tanah? Kalau dalam tanah orang tak panggil buah, memang akar, cuma akar dia berisi. Ubi kan, ubi memang akar kan, orang tak kata buah ubi kan. Dia memang akar, cuma akar dia berisi. Bawang pun duduk dalam tanah juga tapi dia berisi lah, dia akar yang ada isi. Tapi bawang keluar, akar dia dalam tanah. Maknanya memang ada yang dalam tanah boleh dimakan, lobak merah, lobak putih pun dalam tanah, tapi dia tetap kita tahu dia akar, dia bukan buah pokok. Baik, kalau buah kita nampak, bila buah kita nampak, dan perumpamaan dia macam akhlak, itu yang maknanya akhlak ni semua orang nampak. Sebab tu orang selalu hanya melihat pada akhlak. Bila kata nak tengok satu pokok tu subur ke tidak, kita akan tengok buah dia. Kita akan tengok, buah dia gemuk-gemuk ni kan, sihat-sihat, buah dia segar ni, maknanya sihat pokok ni. Siapa yang kenal pokok tu sebenarnya sihat ke tidak? Hanya orang yang ada ilmu saja yang tahu tentang akar pokok. Kan? Dia tengok buah memang gemuk sekarang, dia kata minggu depan tak ada ni, sebab akar dia dah rosak. Jadi macam itulah sebenarnya kita dalam Islam. Kita boleh nampak, semua orang boleh nampak buah ni. Budak kecil pun boleh kenal orang baik, yang perangai baik dengan perangai tak baik. Itu akhlak yang nampak gitu.
Tapi kalau akar, hanya orang yang datang pengajian saja, yang belajar ilmu saja, yang akan tahu akar kita ni tengah rosak ke, tengah makin subur ke, tengah tak jadi apa-apa, tengah maintain je, tak berubah. Akar tu dia ada dalam hati, akidah. Dia macam akar dalam tanah, maka akidah kita ada dalam hati kita. Tak ada siapa nampak. Tapi yang paling penting dalam sebatang pokok tu buah dia ke akar dia? Akar. Sebab buah kalau hari ni dia gemuk, andai kata akar dia rosak, besok lusa dia akan mati. Tapi kalau hari ni pokok tu tak berbuah, tapi kalau akar dia sihat, subur, satu hari nanti dia akan berbuah. Biar lambat pun. Mula-mula buah kecil, lepas tu makin gemuk, makin sihat, makin cantik buah dia. Sebab apa? Sebab akar tu semakin lama semakin subur. Tapi kalau yang ada juga jenis orang yang lahir-lahir perangai baik dah. Dia dapat keturunan lah tu. Perangai kita ni banyak menurun lah. Cik tengok kan. Kalau yang panas baran tu kan, cik tengok keturunan kita. Kalau bukan mak ayah, atuk nenek. Kalau bukan atuk nenek, tengok sampai 7 keturunan lepas. Tanya orang kampung. Dulu moyang-moyang saya tu ada tak yang panas baran? Pelik tengok, tiba-tiba kita panas baran. Kan? Ini kadang-kadang tak, bila tengok anak panas baran, cepat je kita nak tembak orang lain kan. Ni menurun sana lah tu kan. Kita nak salahkan orang. Ataupun kita kata, kita ni jadi panas baran sebab ada masalah. Memang kadang-kadang masalah boleh mencetuskan sifat-sifat tak baik dalam diri kita. Tetapi dia tetap datang daripada keturunan juga kadang. Dan sebab begini, cara kita merespon dengan sesuatu masalah, biasanya kalau dia negatif, itu banyak dari keturunan. Kalau dia positif, itu daripada ilmu. Keturunan ada juga, tapi ilmu dia akan bawa kepada respon positif sepatutnya. Contoh kan, kita kalau tak ada masalah, memang nak duduk diam je. Takkan tak ada masalah tiba-tiba nak marah-marah. Itu memang kena masuk hospital sakit jiwa. Tiba-tiba je nak marah kerusi, marah meja kan. Dia takkan tiba-tiba. Ada masalah baru kita jadi keluar sifat kita. Baik, kalau dulu kita misalnya, banyak orang kata masa anak dara elok je, dia lembut je. Bila kahwin jadi macam singa betina. Kenapa macam tu? Dulu dia elok je, ni suami dia lah ni. Kan kita mula salahkan suami lah ni yang buat perangai jadi macam tu. Kadang-kadang dah, sebenarnya memang sifat tu dah ada. Dah ada singa dah dalam kita dah. Kita memang dah lahir dengan singa, tapi singa tak keluar lagi. Sebab apa singa tak keluar? Tak ada sebab untuk dia keluar. Kan masa zaman belum kahwin anak, masa zaman muda-muda, tak ada sebab pun nak tiba-tiba jadi singa. Biasanya jadi singa ni sebab ada budak yang tak faham bahasa kan. Misalnya anak kan kecil-kecil kan tak faham kita cakap apa, 10 kali suruh dia buat benda tu, 10 kali tu dia buat salah. Tu baru keluar sifat singa-singa. Dulu tak keluar. Dia bukan tak ada, dia ada. Kan? Cuma tak keluar sebab tak ada benda yang mendesak kita untuk keluar sifat tu. Atau kadang-kadang dah kahwin tak keluar juga sifat singa. Pasal apa? Sebab dapat suami singa. Singa jantan. Jadi bila suami dah singa, kadang bini tak payah jadi singa dah. Padahal sebenarnya bini tu lebih singa daripada kawan dia. Tapi kawan ni pasal apa nampak singa sangat? Sebab suami dia kucing. Suami dia tak garang langsung, maka isteri tu kena jadi garang. Dia kan macam tu kan, biasa dia kena seimbang. Jadi tu kadang-kadang sifat kita ni keluar bila kita ditekan dengan sesuatu. Bukan kita kata sebab tekanan tu kita jadi macam tu, tak. Benda tu ada dah dalam diri kita. Sekarang macam mana kita nak merespon supaya akhirnya sifat kita tu keluar yang positif. Itu kaedahnya kita menuntut ilmu, kita belajar. Paling kurang kalau keluar sifat negatif tu, kita bisik balik dalam diri kita. Ini tak baik ni. Buat macam ni tak baik ni, tak elok ni. Kita bisik-bisik sampai lama-lama sifat tu boleh berubah. Jadi ini kalau yang dah, mungkin banyak yang dah misalnya suami dah tak ada, anak dah besar-besar, kita duduk sorang-sorang. Duduk sorang-sorang memang tak marah-marah lah. InsyaAllah dah tak marah-marah. Kalau tiba-tiba duduk marah-marah, kita pergi jumpa doktor cepat-cepat. Ada masalah apa gitu. Duduk sorang-sorang pun nak marah-marah juga. Kan? Bergaduh juga dalam kursi meja kat rumah. Dengan periuk pun nak bergaduh. Periuk tu tiba-tiba melekat kan. Goreng telur melekat. Kita marah periuk. Itu memang masalah besar. Ni apalah periuk ni. Tiba-tiba periuk salah. Baik. Itu keadaan kita
kita kata dalam kita menghadapi satu situasi. Baik, sekarang Nabi Isa AS dalam kisah ni, mana nak contoh kita nak tahu sekarang ni, kita nak tahu akidah, macam mana kita nak mempertahankan akidah, dan kita nak tahu macam mana kalau Nabi Isa kita tahu agama apa kan. Nabi Isa membawa ataupun mendapatkan kitab Injil daripada Allah SWT. Jadi sebenarnya agama Samawi dalam dunia ni ada tiga. Ni saya kadang fikir ni satu sudut subjek ni, saya kira tak ada orang akan buat kuliah khas untuk subjek ni. Kalau ada kuliah khas untuk tajuk ni, tajuk Nabi Isa ni, yang datang dia bukan semua orang. Dia mungkin dia buat tesis pasal perbandingan agama, dia baru dia masuk kan. Jadi sebab apa kita kena ikut silibus dalam Quran? Supaya kita tak tercincin satu pun daripada ilmu yang sepatutnya semua orang Islam tahu. Ingat, dalam Islam tak ada ilmu yang eksklusif. Tak ada ilmu yang kita kata khas untuk orang tertentu saja, tak ada. Tapi kalau ada orang cakap, oh ilmu ni khas ni, special, kalau kita belajar tak faham, itu maksudnya bukannya khas, maknanya kita tak boleh belajar. Itu maksudnya kita belum mampu untuk faham. Contoh kan, contoh dalam Islam, sekarang kita belajar tafsir kan, umum kan, masuk semua ni. Kadang-kadang ada asbab nuzul, kadang-kadang ada munasabatul ayah, kadang-kadang ada nasih mansukh. Itu semua cabang-cabang ilmu tafsir. Tapi nanti bila bisa katalah perbincangan ilmu nasih mansukh. Tahu ilmu nasih mansukh? Tak tahu, sebab tu kita tak bincang. Kita kata yang ni khusus untuk orang belajar tafsir. Waktu kita kata, ada pula ilmu khusus-khusus. Dan ni bukan maksudnya khusus. Maksudnya, kalau ajar juga, kita makin blur. Sebab dia ada step, dia ada tangga dia. Jadi, kita ni belajar dekat, misalnya kata kalau dalam bab nak memahami Quran, ilmu tafsir ni yang paling tangga pertama lah. Nak faham. Nanti pergi lagi dalam, tadi yang saya sebut cabang-cabang ilmu tu, kalau kata ilmu asbab nuzul saja, ada satu kitab khas. Asbab nuzul sahaja. Ilmu nasih mansukh saja dah bercabang-cabang lagi. Jadi itu orang yang belajar naik tangga pertama bidang tafsir, dia nak mendalam lagi naik tangga kedua, ketiga. Kalau kita mula naik tangga pertama ni belajar tafsir umum, tiba-tiba nak belajar, nak diterangkan tentang ilmu yang stage 9, blur kita. Bila blur ni sama ada lepas ni tak datang dah ataupun lena makin tak tahu. Jadi dia bukannya eksklusif tak boleh belajar, tapi kena belajar ikut step ni, supaya ilmu tu akan jadi bermanfaat. Ya. Jadi sebab tu kalau kuliah umum macam ni memang kita akan bagi umum, semua kita bagi, tapi yang apa kita kata basic-basic, paling yang penting kita faham isi kandungan Quran. Sama dengan ilmu hadis misalnya, hari ni dibuka kepada awam tentang status hadis. Hari ni semua orang kenal kalau sebut hadis sahih, hadis dhaif. Nama tu orang kenal, tapi definisi orang tak tahu. Sebab sebenarnya ilmu tu memang untuk orang yang bidang hadis. Jadi yang awam kita ni cukup sekadar tahu hadis ni boleh diamalkan ataupun tidak. Itu saja. Status-status tu sebab dia kalau nak belajar status ni makin tak faham. Sebab kita tak ikut step dia. Antaranya contoh, kalau kita katalah hadis ni dhaif. Okay. Untuk awam mungkin kita dengar dhaif, nak pakai ke tidak? Nak amal tak isi dia? Dah dhaif ni. Yang tu yang kita faham. Sedangkan ada perbahasan mengenai hadis dhaif. Hadis dhaif ni ada lebih daripada 40 jenis. Antaranya memang ada yang tak boleh pakai. Contohnya nama dia 40 jenis tu semua ada nama. Nama hadis maudhu'. Hadis maudhu' maknanya hadis yang hadis yang direka cipta, memang palsu. Memang tak ada, dia bukan hadis sebenarnya. Cuma dinamakan hadis sebab yang reka hadis tu mendakwa itu hadis. Yang ni memang kita tolak. Tapi kalau dhaif saja, ada dhaif yang sebab dhaif dia, dhaif ada banyak sebab. Ada yang dhaif ni lemah kan maknanya, hadis lemah. Ada yang dia lemah disebabkan oleh ada seorang dia perawi dalam tu yang ingatan dia dipertikaikan. Kekuatan ingatan dia dipertikaikan oleh ulama lain. Ataupun ada tomahan terhadap kekuatan ingatan dia. Dan kita ni bila sebut je perawi hadis lemah ingatan, kita duk bayang macam kita. Kita ni bukan kata lemah ingatan, kita ni selemah-lemah ingatan. Kalau nak dibanding dengan perawi hadis, sebab perawi hadis ni kalau kita sebut lemah ingatan tu maksudnya gini, katalah kuliah macam kita ni sejam setengah,
Kalau perawi hadis dia dengar kuliah sejam setengah, semua melekat dalam otak dia. Macam tape recorder. Dia dikatakan lemah ingatan masa bila? Masa misalnya waktu dia ulang balik perkataan Ustazah, contoh kan, 1 jam setengah tu dia rekod semua. Boleh ulang sebiji. Tapi waktu dia ulang tu misalnya satu perkataan tertukar. Misalnya perkataan tu kadang tukar tu bukan jadi benda salah pun, cuma tukar sinonim. Kata perkataan sama makna. Yang contoh perkataan apa melihat, katalah Ustazah guna perkataan melihat. Dia waktu nak contoh balik ke orang, dia guna perkataan misalnya memandang. Sama kan melihat dengan memandang, itu dah kira lemah ingatan. Itu kita kata kita ni selemah-lemah ingatan. Bukan kata boleh ulang balik kan. Kalau dapat ulang satu ayat tu betul lah. Siapa boleh ulang balik ayat terakhir saya tadi? Semua yang cuba. Tapi tak ada hadiah lah. Ayat last tadi. Tak last lagi tu. Ayat last macam mana? Ayat terakhir tu. Lepas tu? Dia dah betul lah pangkal dia tu. Belakang dia. Tu je. Okay, alhamdulillah separuh boleh tu. Separuh lagi. Dah tak perasan dah kan? Saya saja buat satu ayat tadi yang ada 5-6 patah perkataan je. Ayat terakhir tadi ialah, sebelum saya tanya sadan kan, ayat terakhir ialah siapa boleh ulang ayat ni kira bertuah. Tu ayat last. Kan dia tak boleh ulang. Lagi-lagi nak ulang ayat pertama tadi. Kan? Ayat pertama boleh kot sebab auzubillahi minasyaitonir rajim kan. Tu boleh. Jadi itu perawi hadis. Jadi maknanya kalau dah macam tu pun dah dikira lemah ingatan, adakah dengan sebab lemah satu ni saja kita terus nak tolak? Hampir hadis kalau macam tu. Sebab hadis ni kalau antara lain juga ada lemah sebab misalnya yang bawa hadis tu ada yang kita cek tengok ada satu nama hilang. Dia kan perawi hadis kan ada daripada Rasulullah SAW, lepas tu nama sahabat, tabi'in, ada nama an tu. Tiba-tiba ada satu nama hilang. Terus jadi lemah hadis tu. Padahal belum tahu lagi siapa dia seorang yang hilang nama tu. Boleh je nak cari, boleh cari, tu boleh cek. Tapi kita tak boleh cek, kita tak kerti lah. Ada orang bidang hadis tu, dia boleh cari. Sebab tu dalam biodata perawi hadis, antara yang paling penting, bukan perawi hadis je lah, ulama'-ulama' ni, yang paling penting ialah siapa sebenarnya nama tok guru dia dan siapa sebenarnya nama anak murid dia. Siapa biodata dia masuk nama dia. Kita kalau masuk nama cikgu, kita ingat dah. Zaman sekolah daripada tadika sampai habis universiti, tu kena ada sebenarnya nama. Kalau ulama' memang kena ada. Itu cara orang nak tahu betul nak dia tu dapat hadis daripada orang tu. Sebab dia akan tengok dia ni berguru tak dengan orang ni. Lepas tu cek tahun lahir pula. Betul tak dia ni lahir pada tahun yang orang ni masih hidup. Ada yang kadang-kadang dia kata orang ni meriwayatkan daripada orang ni. Rupanya masa orang ni dah meninggal, yang orang ni belum lahir. Tiba-tiba kata dia dapat hadis pada orang ni. Itu tak kena. Yang tu kita awam memang tak kerti. Itu saja dah boleh dikatakan hadis tu lemah. Jadi kadang-kadang hadis yang dhaif kita pakai juga salah satunya sebab adanya hadis yang lain sama-sama dhaif tapi bila combine dua-dua tu tengok-tengok jalan periwayatan dia akhirnya dapat disambung balik. Tu complicated tu. Complicated. Dan kemudian bila ada lebih daripada satu hadis akhirnya dia naik status. Status dia naik jadi hasan. Dan hadis hasan boleh diterima. Jadi sebab tu bila kita kata hadis dhaif dia tolak, itu tak apa-apa nak tengok sebab ulama pun sepakat satu sudut sekalipun dia betul-betul dhaif dia tetap saja boleh diamalkan dalam bab fadail amal, kelebihan-kelebihan amalan. Kalau dia contoh tentang kelebihan amalan dia boleh diamalkan selagi mana lemahnya dia tidak terlalu lemah. Jadi contoh tak terlalu lemah tadi itulah kan, ingatannya agak sikit kurang gitu kan. Dan perawi hadis ni lagi satu yang luar biasanya adalah dia kalau jumpa je dia tiba-tiba makan burger tepi jalan, kira tolak dah hadis tu. Kira lemah. Bukan burger je lah, lagi burger sebelah ni burger kan. Dia makan apa-apa lah kan, kiranya dia makan tepi jalan.
Kita sekarang makan banyak makanan tepi jalan kan. Itu kalau perlu hadis, tak terima lah hadis dia. Apa kaitan makan tepi jalan dengan periwayat hadis? Ingatan. Jadi perawi hadis ni dia menjaga makanan dia kena pastikan betul-betul sumber makanan tu. Siapa tukang masak, apa bahan mentah dia, dan macam mana dihasilkan, semua kena pasti betul-betul sebab dia ada kaitan dengan ingatan. Kita kan kalau betul kita jaga semua-semua bab makanan, kita akan terasa bila kita silap makan. Kita akan rasa macam mana ingatan kita sikit terganggu. Hari ni pasal apa tak rasa? Pasal memang ingatan lemah dah. Jadi makan apa pun memang lemah dah. Dia tak efek apa pun. Tu kita. Jadi memang jauh sangat banding. Banding dengan kehidupan ulama-ulama, perawi hadis. Kita sepatutnya sangat menghargai bagaimana mereka ni sebenarnya mengorbankan hidup. Korbankan, dia tak ada teringin apa-apa dah. Dia korbankan hidup dia untuk memegang amanah ilmu. Jadi orang kalau dah pegang amanah ilmu, hidup dia kena digadaikan. Dia tak boleh dah teringin makan sedap. Tengok makanan viral nak pergi. Dia tak boleh. Yang tu kena tutup kamus. Serta makanan viral tak ada dalam hidup. Serta makan sedap tak ada dalam hidup. Sebab benda tu semua, makanan ni memang benda paling penting lah yang mengganggu ingatan. Selain daripada makanan, termasuklah kita punya amal perbuatan kita, kan, ibadah kita, semua tu sangat berkaitan dengan ingatan. Maksiat-maksiat yang dibuat, kan. Sebab tu anak-anak tahfiz kan kadang dijaga pandangan, kan. Sebab pandang saja dah boleh mengganggu ingatan. Kita tak rasa terganggu pasal memang tiap-tiap hari pandang tentang macam-macam. Kan kita rasa lah kita bukannya tengok aurat orang pun. Kan perempuan kan tak ada masalah sangat tengok aurat ni. Jarang lah nampak aurat orang. Kan kecuali memang dia betul-betul buka. Sebab kita perempuan sama perempuan kan aurat dia sama macam lelaki punya aurat kan. Pusat dulu tu. Jadi kalau ada orang tak pakai tudung untuk kita tak apa. Kan? Untuk orang lelaki barulah dia ada masalah. Tu yang lagi kesian orang lelaki nak buat ingatan ni bukan senang. Kalau hari-hari tengok drama tu memang out of list. Yang drama tu confirm orang tak tutup aurat. Kalau dia pakai tudung pun baju tak berapa nak sempurna. Kan? Maknanya kita kata itu dari sudut ingatan. Baik, ni kita balik semula pada kisah Nabi Isa. Jadi sebenarnya mukadimah tu nak memahamkan kepada kita kenapa penting untuk kita memahami dan mempelajari akidah ini. Sebab akidah-akidah ni lah yang akan buat kita faham kat mana kita nak bertahan, kat mana kita nak bertegas, kat mana kita boleh tolak ansur. Kan? Jadi asal akidah ataupun agama yang datang daripada Allah SWT ada tiga. Kita sebut agama samawi kan? Ada tiga. Yang pertamanya Islam, yang keduanya adalah agama Nasrani, yang Nabi Isa AS bawa dengan kitab Injil. Dan yang ketiganya agama Yahudi, yang dipegang oleh Bani Israel atau pengikut Nabi Musa AS dengan kitab Taurat. Itu yang ada sampai sekarang. Yang satu lagi kitab apa? Kita kan kena percaya 4 kitab kan? Quran, Taurat, Injil, Zabur. Baik, Zabur ni Nabi Daud kan? Nabi Daud AS. Hari ni kita tak tahu dah agama tu duduk mana. Tapi katanya sebenarnya ada lagi yang pegang dengan kitab tu. Dia kononnya dia pegang lah, tapi dengan nama lain, tapi isi kandungannya lebih kurang. Dan nama agamanya pun lain. Cuma dia dah tak masuk kalau kita belajar mengenai agama-agama samawi, dah tak masuk dah yang tu. Dia dah macam dah tak ada. Nabi Daud ni kan adalah antara yang terawal kan, Rasul yang terawal. Ada yang tinggal Nabi Muhammad SAW dengan Islam. Nabi Isa tu Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Kan? Betul-betul sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa. Cuma jarak dia lama. Lepas Nabi Isa diangkat ke langit sampai Nabi Muhammad SAW berapa tahun? Sampai Nabi Muhammad SAW lahir sebagai Rasul, bangkit sebagai Rasul. Berapa tahun tempoh? Lebih. Tadi ada kata 100, lebih daripada 100. Lama kan? 500 tahun. Sebab tu lah mula terpesong tu, sebab tak ada Nabi dan Rasul langsung. Celah-celah tu tak ada langsung. Itu yang akhirnya orang yang hidup antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW ni adalah golongan yang ada sebagainya terlepas daripada, kita kata, sebab dia dah tak ada Nabi Rasul masa tu. Dia ikut ajaran kitab Injil. Dan mula terpesong dengan sangat banyak. Tapi terpesongnya ajaran Injil ni daripada zaman Nabi Isa masih hidup lagi. Baik.
Kan dah kata dah memang ngantuk pun kan. Contoh Nabi Isa. Baik. Contoh balik Nabi Isa. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Baik. Contoh dia sekarang ni Nabi Isa menyedari atau merasa Bani Israel pengikut Nabi Isa ni ada yang mula kufur, kafir. Kafir. Sebab apa? Sebab ada yang cuba nak bunuh Nabi, cuba nak bunuh Nabi Isa. Dan cerita dia, golongan ni, dia bila dia tak suka apa yang Nabi Isa bawa, maka golongan ni dia pergi jumpa dengan raja pada masa tu. Raja masa tu, raja yang tak beriman. Kita tahu Nabi-Nabi ni lawan dia raja. Rasul-Rasul ni lawan dia memang penguasa-penguasa. Jadi sebenarnya menjadi seorang penguasa, orang yang ada kuasa ni, risiko sangat besar untuk jauh daripada Allah. Sebab kebanyakannya macam tu. Majoriti dari dulu, dari zaman dulu, memang majoritinya bila jadi pemimpin tertinggi itu akan jauh daripada Allah. Yang dekat dengan Allah tak banyak. Maknanya yang berjaya. Sebab pemimpin ni, ada orang kata jadi pemimpin ni banyak dosa. Dia kata dia sebenarnya memang banyak dosa kalau dia buat dosa. Tapi dia banyak pahala juga kalau dia buat pahala. Maksudnya, sebab dia ada di level tinggi kan. Jadi kalau dia buat salah, dia jatuh, umpama jatuh gaung, terperosok, boleh terus mati kan. Tapi kalau dia buat benda yang baik, maka dia akan dapat pahala lebih daripada orang lain. Itu pemimpin. Jadi, kebanyakan Nabi Rasul ni memang dia lawan dengan pemimpin. Kita tahu antaranya contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS tahu kan lawan dia raja dia kan, raja yang tak beriman. Yang paling dahsyat Nabi Musa AS lawan dia Fir'aun kan. Fir'aun ni bukannya jahat biasa-biasa, dia tu kejam yang tak ada perasaan langsung. Kan masa dia mimpi kan, dia mimpi kata akan ada bayi dari kalangan Bani Israel yang lahir pada tahun tu, yang nanti bila dewasa akan jatuhkan kuasa dia. Bila mimpi je macam tu, mimpi je ni, apa dia buat? Dia bunuh semua bayi lelaki Bani Israel yang lahir setahun. Tahun tu semua dia bunuh. Sepanjang tahun tu, tak berapa ratus ke berapa ribu tak tahu. Tak ada perasaan. Yang penting dia nak terus berkuasa. Takdir Allah memang Nabi Musa lahir tahun tu. Tapi dia nak tunjukkan betapa besar kuasa Allah. Nabi Musa Allah selamatkan. Dengan segala kita kata sesuatu yang tak masuk di akal kita lah, yang akhirnya Allah selamatkan Nabi Musa, padahal beribu-ribu bayi yang lain dah pun dibunuh. Boleh tak ada perasaan. Kemudian Nabi Musa masa baby, dia tolak mahkota Fir'aun jatuh, dia nak bunuh dah baby tu. Tak ada perasaan kan. Budak tu baby tak kerti apa-apa kan. Tolak mahkota je jatuh, dia rasa dia dicabar kuasa dia, padahal bayi je kan. Kita lah kan, kalau ada orang tiba-tiba budak baby tu kan, dia main ke dapur, kita tengah masak ni, tiba-tiba dia tumpahkan yang kita dah masak satu periuk tu, dia tumpahkan semua. Tergambar lah nak buat apa-apa kat budak tu. Kan? Jangan kata sampai tahap nak bunuh, nak buat apa-apa pun kita takut marah boleh kan? Tapi kalau tiba-tiba kita nak seksa budak tu, itu orang tak ada perasaan. Sebab budak tu tak tahu apa-apa kan? Periuk tu pula kita letak dekat bawah kan? Jadi logik dia nak tumpahkan. Kalau dia tak tumpahkan pun dia masuk dengan tu kan? Dia nama baby kan, budak dia tak tahu apa-apa kan? Dia tengok macam air mandi je kan, rupanya sup daging kan? Sup tulang gearbox kan, baru siap kan? Dia tak tahu dia boleh masuk dah tu kan? Sebab dia tak tahu apa-apa. Tapi Fir'aun boleh tak ada perasaan, dia nak bunuh budak yang tak tahu apa-apa. Dan itu maknanya Nabi Musa diutuskan untuk raja yang macam tu. Nabi Ibrahim AS lawan dia siapa? Kita dah pernah bincang tafsir sebelum ni. Raja juga kan, Namrud. Raja Namrud. Jadi termasuk Nabi Isa AS ni, walaupun tak disebut siapa nama raja dia, tapi raja dia ataupun yang berkuasa pada masa tu sama juga, tak beriman kepada Allah. Jadi waktu orang yang tak suka Nabi Isa ni nak gerak, nak marah Nabi Isa, nak bunuh Nabi Isa, kaedah pertama dia pergi jumpa pemerintah dulu. Dia pergi bawa cerita, dia bawa cerita hoax, dia bawa cerita hoax, dia bawa cerita palsu kan.
Dia cakap dengan raja tu, dia kata ni ada seorang lelaki ni, dia ni bawa benda baru, kemudian dia ni duk ajak manusia semuanya untuk tak taat kepada engkau. Macam dia hasut raja, kata contoh kalau zaman kita sekarang dia pergi jumpa dengan Perdana Menteri, dia cakap kata kita ni buat benda, buat kita ni duk hasut orang ramai supaya memberontak contoh kan. Padahal tak berlaku pun benda tu. Manusia ni dia beza lah. Sama ada kita pernah menyakiti orang dengan tak pernah menyakiti orang, dia ada beza. Kalau kita selalu sakiti orang, walaupun kita dah minta maaf dan semua memaafkan, tetap di hadapan Allah nak masuk syurga sama level tak? Tak sama. Sebab orang ni dia berjaya menahan. Dia nak juga sakit hati orang bila dia sakit hati, tapi dia berjaya tahan. Dia struggle sungguh-sungguh untuk tahan. Seorang lagi ni tak tahan, dia tak menahan pun. Bagi dia tak apa, lepas buat salah nanti minta maaf. Takkan sama kot dia di akhirat nanti kan. Kita punya struggle tak sama, mujahadah kita beza. Bila mujahadah tak sama, maka ganjarannya juga akan berbeza. Tu apa kaedah kita menghadapi hidup. Baik, kemudian bila disebut mengenai dengan Nabi Isa, dia merasakan dan dia menyedari macam mana di kalangan masa tu Bani Israel sendiri, Bani Israel hidup pada zaman Nabi Isa, dan yang benci Nabi Isa ni Bani Israel. Dia tak suka ajaran Nabi Isa. Dia yang pergi mengadu domba dengan raja pada masa tu, supaya raja tu bawa satu pasukan untuk pergi tangkap dan bunuh Nabi Isa. Sebab dia orang biasa, dia tak boleh nak buat apa-apa, dia hasut raja. Dan kemudian masa itulah Nabi Isa kemudian dia bercakap kepada kaum dia tu. Nabi Isa tanya, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolongku kepada Allah? Siapa akan jadi penolongku kepada Allah? Maksudnya siapa yang akan jadi penolong tu, dengan makna kata dia macam nak wujudkan satu tim. Siapa nak jadi tim yang mempertahankan agama Allah? Sebab Rasul ni kan asalnya seorang kan, dia seorang. Dia akan lead ataupun memimpin satu kumpulan. Dan masa tu dijawab, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun ni satu kelompok. Maknanya penolong kepada Nabi Isa disebut al-hawariyun. Dia kata kami yang akan tolong agama Allah. Tolong agama Allah maknanya macam mana? Tolong macam mana agama Allah? Agama Allah perlu pertolongan tak? Kalau Islam ni kan contoh, kita pun ada disebut juga istilah menolong agama Allah. In tansurullah yang surukum. Allah kata kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Agama perlu ditolong. Kalau kita kata, kalau hari ni lah kita suruh, okay, hari ni tolonglah agama Islam. Perlu tolong apa agama Islam? Islam perlu ditolong tak? Agama tak boleh ditolong. Dia Allah jaga gitu kan. Islam tu sebenarnya kita kata kita bukan perlu tolong Islam, tapi maksudnya tolong agama Allah ni maksudnya jaga agama Allah yang ada dalam diri kamu dan yang ada atas muka bumi ni supaya dia tetap tinggi, tetap dimuliakan, tetap kita kata menjadi anutan orang yang sebab agama tu adalah agama yang benar. Li'a'la kalimatullah hiyal ulya. Kan untuk kita mengangkat kedudukan agama Allah sebagai agama yang tertinggi. Itu maksudnya menjaga agama Allah. Jadi jaga agama Allah, bukan agama tu yang perlukan kita yang perlukan agama tu. Kan? Sekarang kan istilahnya sebenarnya sampai kiamat Islam dijamin sebagai agama yang akan menang sampai kiamat nanti. Kiamat akhir last sekali, ending daripada filem kan. Kita kalau drama filem dia ada ending kan. Kita nak happy ending kan. Tak suka sad ending kan. Dunia ni dia macam drama daripada awal dulu sampai kiamat. Ending dia memang happy. Cuma cerita dia panjang sangat zaman berzaman. Mungkin puluh ribu, ratusan ribu tahun, jutaan ribu tahun, kita tak tahu berapa lama dunia ni dah wujud. Tapi ending dia dah ada dalam hadis. Ending dunia ni nanti Islam akan menang. Dunia ni semua akan makmur. Semua orang akan beriman. Ending dia kan dalam hidup dunia ni kan naik turun. Dan sekarang Islam jatuh, nanti dia naik balik. Islam pernah naik kan? Pernah naik jadi satu tamadun Islam yang dikagumi dunia sampai ratusan tahun. Lepas tu dia jatuh. Lepas tu nanti dia akan naik balik, jatuh naik balik. Macam hidup kita. Yang penting bukan tengah ni. Nanti hujung sekali.
ending. Kalau untuk kita, ending hidup kita apa? Happy ending maknanya husnul khatimah. Jadi maknanya kita pun bila kita kata kita ni ahli masjid, selalu datang masjid, bukan maknanya kita lebih baik daripada orang lain. Kita sendiri tengah melalui satu perjalanan. Masa ni iman tengah hebat sebab berkawan dengan ahli masjid. Jadi dia selalu ajak, dia selalu send poster-poster kuliah. Tiba-tiba satu hari kawan kita pindah, kan? Pindah rumah, pindah Johor misalnya katakan. Kita dapat jiran baru kaki shopping. Kan? Selalu forward poster-poster sale. Sale shopping mall tu, sale online, sale macam-macam sale dia forward kat kita. Mula-mula kita buat tak tahu, lama-lama kan, kalau dah tiap-tiap hari hantar, lama-lama kita memang tengah nak cari kuali ni kan. Kuali hari tu rosak dah, dapat sale. Bila sekali mula pergi, akhirnya jadi kebiasaan. Hilang istiqamah kita yang dulu. Mana kita tengah turun, down, yang nanti naik turun, masih perjalanan hidup. Lepas tu kita tetap minta Allah bagi istiqamah. Kita tak tahu lagi sampai akhir hayat kita macam mana. Dan kita terutama wanita ni banyak sangat terpengaruh dengan siapa kawan kita. Bukan kata perempuan ni, sebenarnya lelaki pun sama. Sebab Nabi memang pesan kan, al-mar'u, seorang itu dilihat ataupun seorang kawan itu adalah cermin kepada kawannya. Kalau kamu nak kenal seorang kawan, tengok siapa kawan dia. Dan Nabi sebut tu umum untuk lelaki dan juga wanita. Cuma wanita ni bukan apa, sebab kita ni memang biasanya pergi mana-mana tak seorang. Kan? Memang ada kawan, memang cari kawan. Kalau duduk rumah seorang pun ada kawan bergayut. Ada. Dia cari kawan juga. Jadi dia online ke offline ke kan, adalah kawan. Jadi kawan tu sangat mempengaruhi kita. Siapa kita. Jadi maknanya di situ kita nak supaya Allah bagi kepada kita kawan yang baik. Dan di sinilah ada sifat kawan-kawan. Sampai hatta kepada Nabi dan Rasul tu sentiasa cari kawan. Kalau kawan baik pada Nabi Muhammad SAW, nama dia kita panggil sahabat. Kan? Sahabat radhiyallahu anhu. Kalau kawan baik kepada Nabi Isa AS, dipanggil Al-Hawariyun. Itu gelaran dia. Jadi Hawar ni apa sebenarnya? Hawar. Al-Hawariyun asal daripada Hawar. Hawar tu maknanya bayab. Bayab ni maknanya putih. Putih. Maknanya putih yang si putih-putih. Kan dia jamak kan. Cuma apa maksud putih tu? Kenapa tiba-tiba nama dia putih? Dia bukan kucing putih tapi putih sebab sama ada satu hati mereka putih, bersih. Ataupun yang kedua sebab mereka ni termasuk dalam golongan yang terjaga keimanan dia. Putih tu menggambarkan kebaikan. Kita kalau ada apa, kita kata nak gambarkan orang baik, biasanya kita gambarkan putih semua kan. Kalau jahat hitam semua. Padahal kalau dulu lah kan, Mekah Madinah tu semua pakai hitam. Perempuan kan, laki putih kan, perempuan hitam. Takkan nak kata laki baik, perempuan jahat. Sebenarnya colour tu tak menggambarkan. Hari ni pun banyak orang pakai baju hitam, sebenarnya tak ada putih ni. Tak ada, sebab pakaian putih. Orang Malaysia kalau pakai putih hujung rambut sampai hujung kaki, maknanya nak kahwin. Kan? Ataupun ada marhaban kan. Apa ni? Kematian putih, bukan hitam. Putih. Melayu kita warna-warni ada juga kan. Orang putih pakai hitam sebab dia putih dah kot. Kita orang pakai putih ke kalau kematian? Tak kisah kan? Mungkin ada lah kot orang tertentu kan. Tapi maknanya kalau putih semua tu, maknanya adalah sesuatu. Dia tak ada tiba-tiba pergi pasar pakai putih semua kan. Kalau pergi pasar pakai putih semua, orang pasar tanya, balik dari mana? Dia mesti ada sebab kan. Kalau Indonesia dia suka pakaian putih kan? Dia jubah putih, tudung putih kan, dia biasa kan? Majlis-majlis apa-apa, tak ada apa-apa pun dia pakai putih biasa kan? Orang mana lagi Jepun, dia suka juga putih. Bukan semualah, tapi maknanya dia biasa pakai baju putih-putih tu, tak ada apa-apa pun pakai putih. Tapi kalau kita tak biasa jadi cuma biasanya kalau putih digambarkan kebaikan jadi dia sebutlah golongan ni golongan yang penuh dengan kebaikan Al-Hawariyun. Jadi mereka ni kata, kami ni penolong Allah, kami nak tolong kamu dengan nak tolong agama Allah. Jadi maksudnya istilah macam kami ni nak jadi pejuang agama Allah.
Amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Ni kata Hawariyun ni, dia kata amanna billah, yang pertama, kami beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kan, tadi dia kata kami nak tolong agama Allah. Baik, bila kata iman, maknanya iman adalah syarat untuk jadi penolong agama Allah yang sebenar. Kenapa kita kata gitu? Sebab ada orang bukan Islam yang tolong. Ada contohnya, orang bukan Islam sponsor untuk van jenazah. Ada kan? Van jenazah masjid. Di Singapura ada satu NGO, orang bukan Islam sponsor van untuk NGO dakwah. Tu Islam, NGO Islam. Maknanya dia tolong. Ada lagi dekat Indonesia ada seorang pendakwah ni, dia masuk Islam, ayah dia masih bukan Islam, tapi ayah dia selalu sponsor dia pergi umrah, ayah dia sponsor dia kereta. Ayah dia kata kamu pakai kereta ni, ayah belikan kereta, kamu pakai kereta ni pergi berdakwah. Dakwah Islam ni, ayah dia bukan Islam. Jadi sampai anak dia cakap, dia kata dia menggambarkan situasi dia ni macam Rasulullah dengan Abu Talib. Abu Talib tolong kan, tolong Nabi kan. Abu Talib lindungi Nabi, jaga Nabi sampai orang kafir Quraisy tak berani usik Nabi. Tapi dia bukan Islam. Jadi kalau ikutkan dalam ni nak bagi tahu bahawa kalau kamu betul nak tolong agama Allah, nombor satu iman dulu. Jadi orang bukan Islam yang tolong ni, dia kira macam mana? Dia tak kira ansarullah, dia tak kira penolong agama Allah, dia kira buat kebaikan. Dia dapat faedah, dapat. Cuma kan biasanya orang bukan Islam ni buat kebaikan, faedah dia nak adalah faedah dunia. Kan dia nak jadi orang baik supaya orang sayang dia, dia dapat semua tu. Memang orang kalau walaupun dia bukan Islam, kalau dia baik orang sayang kan. Kalau dia perompak orang tak suka juga. Jadi dia buat baik untuk dapatkan dunia, ataupun dia nak dapatkan ganjaran di alam sana berdasarkan kepercayaan dia. Dan dia dapatlah berdasarkan kepercayaan dia. Andai kata kepercayaan dia betul, dia dapatlah. Kalau tak betul, tak dapatlah. Tapi kan itu kepercayaan ni kita tak boleh paksa. Kita pulang pada dia. Jadi maknanya dia dapat berdasarkan apa yang dia nak. Dia kalau buat baik, tak akan tiba-tiba kita tanya, misal kata tadi yang anak tu, yang ayah dia sponsor dia macam-macam kan, sponsor kereta, sponsor rumah pun dia bagi kan? Kemudian sponsor pergi umrah kan, lepas tu siap minta doakan ayah kan? Padahal bukan Islam kan? Baik, kalau kita tanya dia kan, misalnya dia buat kebaikan semua tu, kita tanya dia, saya doakan ayah dapat keredaan Allah, dia nak? Dia tak nak. Dia nak buat apa? Dia tak percaya pun Tuhan tu. Dia tak percaya Allah kan, dia ada kepercayaan Tuhan dia lain. Kalau dia nak minta doa pun, mungkin doa minta dimurahkan rezeki kan, dapat projek ke kan, doa hidup dia senang, hidup bahagia kan? Dan dia boleh dapatkan tu. Dia boleh dapatkan, Allah bagi dia ganjaran kat dunia tu. Sebab memang untuk itu pun dia buat semua. Sama dengan kita orang Islam pun sebenarnya. Orang Islam, Nabi SAW beritahu, siapa yang beramal untuk mendapatkan dunia, maka dia akan dapatkan dunia dan dia tak dapat akhirat. Siapa yang beramal untuk akhirat, Allah janji dia akan dapat dunia dan akhirat. Maknanya bukan orang kafir je lah, orang Islam pun sama juga. Kalau memang kita buat satu benda untuk dunia, dunia je kita dapat. Saya kata ada orang dia datang program supaya orang keliling tahu dia rajin datang. Dia dapatlah, orang keliling nampak dia kan. Dia siap, bukan takat orang keliling nampak, siap buat live. Hari ni kita sedang menghadiri majlis kuliah tafsir yang contohnya. Dia dapat satu dunia tahu dia datang. Tapi sebab itu saja tujuan dia tak mengharapkan pahala daripada Allah, maka pahala tak ada lah. Tapi dia dapat apa dia nak. Dia bukan contoh ahli majlis jemaah. Jemaah masjid Saidina Hamzah lah. Yang puas hati ni contoh masjid di planet Pluto. Baik, itu maknanya bukan hanya orang kafir tapi juga orang Islam, apa yang kita niatkan itulah yang akan dibagi kepada kita. Cuma kadang-kadang tak dapat. Kalau kita nak dunia, kadang-kadang dunia tu tak dapat pun. Sebab tu kita diajarkan kita nak akhirat. Sebab kalau nak akhirat tu confirm dapat. Yang dunia ni yang belum pasti. Jadi kadang-kadang ada orang dia nak akhirat, dia dapat dunia akhirat. Ada orang dia nak akhirat, dapat akhirat saja. Dunia memang dia tak dapat. Tapi bila nakkan dunia saja,
Sama ada dapat dunia ataupun tak dapat, belum tentu lagi, tapi akhirat confirm tak dapat. Jadi kaedah dia lebih baik kita nakkan kepada akhirat. Baik, jadi tu yang pertama kan dia punya kita kata prinsip dia, yang pertama mesti beriman kepada Allah. Yang kedua, Khawarijun dia kata washhad bi anna muslimun, dan persaksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang beriman. Bila kata bila kami adalah orang yang beriman, Nabi anna muslimun, maksud dia kat sini yang pertama sama ada maksud dia ialah dia beriman menyerahkan diri kepada Allah dengan agamanya lah pada masa tu Nasrani, atau makna kedua ialah dia minta untuk maaf tu ayat 53. Baik, yang ni maknanya dia mengaku bahawa kami termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi ini sambungan dia tadi. Yang pertama iman, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Kemudian syarat kedua untuk menolong agama Allah ialah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Serah diri ni macam mana? Serah diri ni kita ibaratkan macam katalah kita dikejar polis sebab buat satu kesalahan. Pernah buat salah kan? Kadang polis kejar bukan buat apa pun, tak pakai tali kedah je. Kan? Bukan je buat jenayah apa sangat pun kan? Ataupun lesen mati tak perasan, kena kejar juga kan? Kita katalah kita dikejar polis, kita ni lari kan biasanya kan? Walaupun tahu kita salah kan? Larilah macam mana pun, walaupun tahu salah. Sepatutnya ni bila tahu salah pergi serah diri. Tapi jaranglah orang nak buat gitu kan? Yang ni kita kata serah diri maknanya dah tahu salah, tahu kalau pergi serah diri kena hukum, kita serah diri. Maksudnya masa tu perasaan kita macam mana? Kalau sanggup serah diri maknanya apa? Dah reda apa nak jadi jadilah. Kan aku percayalah polis takkan nak naya pun. Kalau hukuman kita kena penjara 3 hari 3 malam pun tak apalah, dia penjara lah, aku rela lah kan, tak apalah buatlah. Tapi rasa dia tak buatlah kot. Setakat lesen mati tiba-tiba nak penjara 30 tahun. Yang tak ada dalam senarai undang-undang pun. Jadi kita serah diri dengan kita percaya bahawa dia boleh melakukan satu yang sesuai ataupun adil untuk kita, barulah kita sanggup untuk serah diri. Sebab tu orang yang serah diri kepada Allah bermakna pada ketika tu kita dah betul-betul percaya, yakin Allah tu Maha Adil. Allah akan takdirkan kita dengan satu yang terbaik. Allah akan lakukan apa sahaja yang terbaik untuk kita. Walaupun lepas tu tiba-tiba susah. Dan tiba-tiba tak dapat apa yang kita nak. Misal kata kita minta, kita serah dirilah, ya Allah, aku sakit dah lama dah ni. Sakit lutut ni tak tahu nak kata dah. Nak minta, ya Allah sembuhkan, adalah aku serah pada kau lah, ikutlah macam mana kan. Yang penting aku sembuh gitu. Buatlah macam mana pun. Memanglah kita serah diri, kita yakin Allah akan bagi yang terbaik. Lepas tu tak sembuh-sembuh juga. Maksudnya kalau betul serah diri, walaupun lepas tu tak sembuh-sembuh juga, kita kena ada keyakinan Allah sedang bagi yang terbaik untuk kita. Sebab kadang-kadang memang sakit tu lebih baik daripada kita. Lebih baik daripada sihat untuk kita. Bila sihat misalnya, cuba ingat balik masa dulu sihat, elok je kaki kita. Banyak shopping ke banyak solat? Masa dulu-dulu kan, zaman muda-muda sihat lagi tu kan. Kalau banyak shopping daripada solat, maknanya kaki kita lagi banyak buat benda tak baik kan. Buat benda bukan tak baik lah shopping ni, cuma kalau lebih-lebih memang tak baik pun. Shopping 3 jam tahan, pernah solat 3 jam tak berhenti. Tarawih tak sampai 3 jam tu pun nak tumbang dah kan. Itu mujur bermakmum kan. Kalau tidak memang lena dah kan, tak sedar apa dah kita baca. Maknanya dah terbukti pun sebenarnya zaman kita elok sihat dulu, rupanya tak guna pun tenaga kita untuk ibadah. Jadi rupanya memang sakit lebih baik untuk kita. Yang Allah lebih tahu. Itu maknanya serah. Jadi lepas tu tak dapat apa yang kita nak pun kita tahu dah. Tak apa, Allah memang bagi yang terbaik. Kita dah serah diri kita sepenuhnya pada Allah. Kan ada doa yang kita minta supaya Allah pandu kita, jaga kita. Jangan lepaskan kita sampai kita akhirnya berjalan dengan memutuskan keputusan kita sendiri tanpa Allah membantu dan membimbing jalan kita. Kita minta supaya Allah sentiasa pegang kita, sentiasa jaga kita, sentiasa bimbing kita.
Itu yang apa? Dia doa tu dalam maksurat. Panjang doa tu. Yang part tu dekat belakang. Sebut nak kena ulang dari awal. Siapa hafal doa belakang maksurat? Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina. Kat situ waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Nah, kat situ wala takilna ila anfusina tarfata 'ain wala aqalla min dalika ya ni'mal mujib. Maksudnya dan jangan engkau tinggalkan kami wala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jangan engkau tinggalkan kami walau sekelip mata pun. Maksudnya jangan sampai hidup kita ni ada walau sekelip mata pun yang bukan dalam bimbingan Allah. Itu kita minta. Ya, supaya kita kata dalam perjalanan hidup kita ni sentiasa dalam kebaikan, dan dengan itu maknanya kita serah diri lah kepada Allah. Allah nak buat apa pun, biar manusia nak kata apa pun, dah kita serah ke Allah. Kalau tiba-tiba lepas serah diri pada Allah, tiba-tiba kena fitnah. Ini apa dia, pasal apa tiba-tiba kena? Maknanya Allah kata ujian yang ini yang terbaik untuk kita untuk saat ni. Dan tiba-tiba orang kata macam ni, orang kata kita tak boleh nak kawal, tapi maknanya Allah bagi pada kita yang terbaik. Itu serah diri pada Allah. Baik, ayat 53, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah pun beriman, bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan, wattaba'na rasul, dan kami telah pun mengikuti rasul, faktubna ma'asyahidin, maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang asyahidin, maksudnya menjadi saksi. Kalau ada dalam gurungan tu maknanya tafsir. Jadi kita tafsirkan. Kita baca dulu makna penuh dia. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Kerana itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Baik, ini kata Hawariyun. Jadi Hawariyun ni bila dia kata, okey kami nak tolong kamu, nak tolong agama Allah, kami ni beriman, kami serah diri kepada Allah, dan kemudian kami telah pun beriman. Tekan sekali lagi, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami telah pun beriman. Ini satu pengakuan. Dalam agama Islam kan, Nabi Muhammad SAW pun diajarkan dalam ayat Quran, dalam ayat yang lain, dia ajar kepada kita satu doa untuk kita sebut juga, Rabbana innana amanna faghfir lana. Maknanya kita minta, ya Allah, kita mula dengan ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah kami. Kenapa kena nak mula dengan iman tu? Bukan Allah dah tahu ke? Kenapa nak kena bagi tahu innana amanna, ya Allah kami ni beriman? Kan Allah tahu siapa beriman dan tidak. Kita cakap betul ke tidak, semua Allah tahu. Kenapa nak kena bagi tahu? Itu sebenarnya satu declare, istilahnya kan, satu pengakuan. Ya Allah kami ni tengah, maknanya istilahnya macam istilah seolah-olah kita sebut balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu baru minta ampun. Sebab pengampunan dosa tak valid kalau kita tengah syirik. Kalau kita minta ampun, masa tu kita terkeluar pada Islam sebab kita buat benda syirik, tak valid, tak dapat pengampunan dosa. Sebab kena syahadah dulu. Syirik ni kan benda yang kadang kita terbuat kan. Contoh makan. Makan kalau kita rasa kita kenyang sebab makan, kalau tak makan kita lapar, syirik. Ada tak masa pagi tadi sarapan nasi lemak? Alhamdulillah makan nasi lemak, kita dah masuk angin dah ni. Ni dah pukul berapa ni tak makan lagi. Kan? Kita kata, maknanya nasi lemak buat kita kenyang, syirik itu. Itu kata syirik ni benda yang sangat mudah untuk kita buat. Habis takkan tak makan pula kita, bila orang tanya kenapa tak makan, tak sarapan ni, nanti masuk angin. Allah yang bagi aku kenyang. Boleh tak gitu? Tak boleh juga. Tak boleh kita kata Allah bagi kita kenyang, lepas tu tak makan. Lepas tu masuk angin sungguh. Dah lah memang perut berangin dah. Bukan perut je berangin, urat berangin, sendi berangin. Semua dah berangin. Lepas tu tak makan dah pagi-pagi. Tak sarapan. Lepas tu kita kata Allah bagi kenyang. Tak boleh juga. Sebab dia kaedahnya kena ikut hukum alam.
Hukum alamnya makan kenyang. Jadi Allah suruh kita ikhtiar makan supaya kenyang. Tapi jangan yakin, beriman, percaya kata sebab makan jadi kenyang. Ada ramai orang makan tak kenyang-kenyang. Kan? Tambah sampai 5 pinggan. Kita pun heran, pergi manalah nasi dalam perut dia? Besar mana perut dia? Rasa nasi tu 5 pinggan tu lagi besar pada perut dia. Dia kecil je. Berat 45 kilo. Ada kan orang kurus makan banyak kan? Kita pun heran, pergi manalah sampai kita cek belakang ni ke bolong belakang ni. Tahu bolong, lubang lubang ke keluar balik ni makanan dia. Heran pergi mana makanan dia. Baca bismillah ke tak? Biasa kita tanya gitu. Kan? Maknanya ada orang makan tak kenyang-kenyang. Jadi maknanya kita kata istilahnya kita kena mengaku, kita kena balik semula kan, membetulkan kita punya akidah, barulah minta ampun. Itu dalam Islam. Baik, dalam ni dalam Nasrani juga pengikut Nabi Isa diajarkan untuk sebut Rabbana amanna, wahai Tuhan kami telah pun beriman bima anzalta, dengan apa yang kau turunkan. Baik, apa dia yang Allah turunkan? Kitab Injil. Untuk Nabi Isa kitab Injil. Nabi Isa ni dia punya kitab Injil dia specialnya, dia turun tak macam Quran. Quran turun 23 tahun kan. Sikit-sikit kan, berperingkat-peringkat kan. Tapi kalau Injil sekaligus, sebiji kitab, terus Nabi Isa dapat. Kalau kita boleh gambarkan suasana kehidupan zaman Nabi Isa ni, dia masyarakat dia intelek. Dia jenis intelek. Jenis pandai berubat kan? Dia jenis kita kata, sebab tu Nabi Isa dapat sebiji kitab. Nabi Isa ni pandai menulis, pandai membaca. Kalau dalam bab perubatan, Nabi Isa yang paling pandai. Dia kan setiap rasul tu mukjizatnya seumpama masyarakat zaman dia, sesuai dengan zaman dia. Nabi Musa punya mukjizat tongkat, jadi ular. Sihir istilahnya kan, orang panggil sihir sebab masa tu banyak tukang sihir. Tapi Nabi Musa punya bukan sihir, cuma boleh mengalahkan sihir. Kalau Nabi Isa bawa mukjizat sihir tak guna. Sebab zaman tu bila kita kata intelek macam doktor-doktor lah istilahnya. Banyak doktor masa tu. Jadi tiba-tiba Nabi Isa boleh mengubat orang lebih pada doktor lain buat. Tu barulah orang kagum. Itu kelebihan Nabi Isa AS. Baik, jadi yang Nabi Isa dapat ni satu kitab. Betul-betul Injil tu dapat sebiji. Jadi dia orang macam satu benda yang dia orang boleh terima, maknanya sebiji kitab dapat. Macam kita tiba-tiba ada satu kitab, satu buku yang buku best seller dunia misalnya kan, tiba-tiba dapat sebiji, maknanya hebat kan. Buku ni sampai ke Masjid Saidina Hamzah contoh kan. Buku tajuk apa tak tahu kan. Yang best seller dalam dunia ni, yang antara best seller dunia ni tajuk-tajuk tentang lelaki dengan wanita. Salah satunya Men are from Mars, Women are from Venus. Laki datang daripada planet Mars, perempuan datang dari planet Venus. Pernah dengar tajuk tu? Tu nak cerita betapa berbezanya laki dengan perempuan. Macam alien. Dan seorang datang planet lain, seorang planet lain. Tiba-tiba bertemu akad nikah, kahwinnya terkejut dulu. Jumpa alien. Lain kita sebenarnya, memang laki dengan perempuan ni tak sama. Luar, dalam, atas, bawah, mental, fizikal, emosi, pemikiran, spiritual, semua lain. Sebab tu kahwin hanya dibolehkan lain jantina, lelaki dengan wanita, untuk saling melengkapi. Sebab lain tu adalah untuk melengkapi. Bila sama jenis, dia kahwin sama planet. Dan dia tak membuahkan planet lain. dia kena kahwin lain planet, barulah dia akan membuahkan satu suasana yang lebih sempurna. Dia saling melengkapi. Tapi alien ni di antara dua, sama ada saling melengkapi ataupun saling bergaduh, perang kan. Planet lain jumpa planet lain, alien jumpa alien, perang. Yang perang gagal, ada lah kan. Yang perang dua-dua gagal. Akhirnya gagal lah. Ada yang perang dia perang mula-mula dingin lah, makin lama makin panas. Ada yang perang mula-mula panas, lama-lama makin faham kan. Makin dingin, akhirnya terciptalah satu planet yang baru kan. Itu planet itu antara tajuk-tajuk bestseller lah. Ada lagi antaranya wanita membaca peta terbalik. Itu terjemah Quran. Itu tajuk buku tu. Tahu kita ni baca peta terbalik tau. Sebab tu walaupun tengok GPS sesat juga.
Itu kunci dia. Ini balik hujah. Oh, cakap dengan suami kita kan. Oh, patutlah saya selama ni tengok GPS salah juga jalan. Rupanya memang otak perempuan ni dia memang membaca peta secara terbalik. Jadi bila kita nak baca peta, kita akan struggle lebih daripada orang lelaki. Orang lelaki dia boleh baca peta sambil sembang. Sambil sembang, sambil cakap telefon sebab bagi dia, baca peta ni normal untuk dia. Dia tak perlu struggle apa-apa. Perempuan nak baca peta sambil sembang, dengan sembang-sembang pun terbalik sekali. Peta tungguin terbalik. Dia memang sebab bila wanita keluar rumah, dia struggle lebih. Itu yang pernah tengok main V. Dia ikut peta, masuk dalam sungai. Tu antaranya lah sungai. Terbalik ke, betul bendul ke, kita tak tahu. Tapi itu sifat dia. Itu nak dicontohkan, mana paling kurang satu untuk memahami lah kan. Memang minda kita tu tak sama. Sebab tu Allah bagi tanggungjawab beza. Laki memang tempat dia kat luar, bekerja kat luar, jadi dia expert kat luar. Dalam rumah dia tak expert. Kan? Tu cari bawang tak jumpa. Kan? Dia kata-kata, loh itu kat situ je. Tak, dia tak jumpa. Lagi-lagi bawang kecil. Kan? Lagi tak jumpa. Kan? Kecil sangat. Kan? Tapi kalau cari istana kan, ataupun bangunan apa, jumpa kat luar kan, kat luar. Kat dalam rumah tak jumpa. Baju dia sendiri pun tak jumpa. Kan, rupanya ada je duduk celah-celah. Antara baju dengan baju ada selain baju yang dia cari, tak jumpa. Kan? Sebab memang Allah tak bagi expert dia kat situ. Kan? Itu yang kata saling melengkapi. Bila saling melengkapi, kat rumah ada orang yang settlekan komplit, sempurna, boleh nampak semua. Kat luar ada orang lain yang settlekan. Sebab tu, satu kereta, kalau dijaga oleh suami isteri, di keadaan ni condition dia akan baik. Luar dan dalam. Ni orang jual kereta dia tahu. Dia kadang-kadang dalam iklan akan sebut lady owner. Kan? Kalau kereta second hand. Kenapa contoh lady owner? Lady owner ni kalau kereta lady owner, biasanya cantik kereta tu. Tak ada cala-cala, bau wangi, kan? Kapet bersih, kan? Tak ada bintik-bintik tai lalat kat bumbung, cantik kan? Sebab perempuan akan jaga fizikal. Tapi kalau kita kata tak ada tulis lady owner, biasa kalau man owner orang tak tulis. Sebab orang tahu hancur kereta dia. Tapi enjin okey. Lady owner ni orang akan tengok enjin. Sebab perempuan tak kerti jaga enjin kereta. Ada kawan saya perempuan, dia doktor. Tapi kereta dia elok je, enjin pun elok. Saya tanya dia, macam mana cara jaga? Dia kata senang je. Ikut jadual, pergi hantar bengkel. Tu je dia kerti. Dia tak kerti buka sendiri. Then buka bonnet depan nak cek enjin sendiri dah. Jadi cara perempuan jaga kereta, hantar bengkel. Dapat tukang bengkel hok baik, okey. Kalau tukang bengkel kaki kelentong, ambil. Kalau orang lelaki dia sibuk jaga enjin je. Lepas tu kalau balik kampung, perempuan penuhkan bonet depan, bonet belakang, lelaki jaga bonet depan. Kan? Dia cek enjin, cek tayar semua. Nak buat bergaduh boleh. Perempuan marah, apa sibuk tengok tayar enjin ni, barang banyak lagi tak siap. Kan? Yang lelaki kata, apa bawa barang banyak sangat ni, penuh bonet, berat kereta. Sebab yang dia fikir maintenance kereta. Tapi kalau nak buat saling melengkapi, maka bila suami jaga kereta, selamatlah perjalanan kita. Bila isteri jaga isi kereta, selamatlah kita bila sampai sana. Anak tak adalah melalak menangis, tak ada pampers, baju tak cukup, kan? Dalam kereta menangis sebab lapar. Ini biasa mak yang tolong siapkan semua tu. Ayah tak ada fikir nak bekal-bekal. Sebab bagi dia senang je nak cari makan. Orang lelaki dia kadang, saya cuba nak faham ke, kenapa orang lelaki pergi mana-mana tak payah fikir ni nak bawa bekal apa, makan apa ni, tak fikir langsung. Sebab bagi dia sangat senang, langkah kaki dia pendek, panjang istilahnya. Langkah panjang ni maknanya jarak setengah kilometer bagi kita jauh, bagi dia dekat. Nak seberang jalan, misalnya kata pergi jauh, duduk hotel. Nak lintas jalan untuk pergi kedai, seberang jalan hotel di negara orang, kita bagi kita jauh sangat. Sebab campur dengan perasaan takut, tak pasti nak cakap bahasa orang situ. Macam-macam kita fikir. Bahaya, nanti tiba-tiba ada apa tengah jalan. Tapi orang lelaki tak fikir semua tu. Senang je bagi dia lintas jalan je pun. Satu sudut nak bersiap pun dia senang. Bangun tidur terus keluar pun boleh. Kita tak boleh. Paling minimum tak cuci muka pun cari tudung kan. Mana ada orang tidur pakai tudung. Jadi maknanya untuk bersiap tu kita dah rasa susah, nak keluar lagi rasa susah. Jadi sebab tu langkah kita tak panjang mana. Memang ada keperluan lah kan. Perempuan langkah panjang sangat ni susah juga lelaki nak jaga. Kan? Tiba-tiba mak hilang. Mak gimana? Telefon, mak dah sampai Los Angeles. Dia mak panjangnya langkah. Kan? Sebab dah itulah. Sebab tu Allah bagi
Pasal apa tak langkah panjang supaya suami senang jaga. Kan kalau kata hilang paling kurang pergi rumah sebelah. Senang cari. Kan? Biasanya kalau orang perempuan hilang boleh cari. Cari rumah kawan baik dia ke, kampung dia ke, rumah mak dia. Dia tak ada tiba-tiba healing kat air terjun mana. Kan? Yang tak pernah pergi. Dah. Kan Allah bagi kita rasa takut untuk pergi tempat yang tak biasa, tempat yang kita tak kenal. Perasaan tu untuk melindungi kita. Kan? Sebab tu takut bagi wanita adalah satu aset perlindungan untuk melindungi diri. Bagi lelaki berani tu melindungi dia. Kan? Bagi perempuan takut tu melindungi kita. Sebab terlampau berani dengan keadaan fizikal yang tak mampu mana pun tak padan. Berani sangat pun nak pergi perang. Penuh jangan naik kapal nak pergi Palestin. Sampai tengah jalan pengsan, tak cukup vitamin. Maknanya berani sangat tapi tak padan dengan kemampuan. Tu Allah bagi kita sifat-sifat yang kita kata cukup sempurna lah dengan segala fitrah, segala tanggungjawab yang Allah bagi pada kita. Baik, kemudian diikuti lagi Hawariyun kata kami wattaba'na rasul, dan kami mengikuti rasul. Jadi maknanya dia mengikuti ajaran rasul iaitu Nabi Isa AS. Faktubna ma'asyahidin, dan masukkanlah kami dalam kalangan asyahidin. Syahid kat sini apa? Syahid kat sini bukannya mati syahid, tapi saksi. Saksi maksudnya ada beberapa pandangan. Satu mengatakan maksud saksi ni adalah maksudnya dia minta untuk dimasukkan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Apa kaitan saksi dengan umat Nabi Muhammad SAW? Dalam ayat Quran lain ada dijelaskan bahawa sebenarnya umat Nabi Muhammad SAW ni akan menjadi saksi. Dalam surah Nuh antaranya disebutkan umat Nabi Muhammad SAW kita semua ni akan menjadi saksi kepada Nabi-Nabi yang lain. Termasuk Nabi Nuh AS. Tahu Nabi Nuh AS berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Berapa orang ikut? 80. Maknanya ratus-ratus tahun. Kalau kita nak bahagikan setahun seorang pun tak. Dan sekitar 80 orang je. Yang naik atas kapal. Jadi, untuk jadi saksi, maksudnya Nabi Nuh AS berdakwah kan, dalam surah Nuh tu dicerita, Nabi Nuh AS berdakwah tu siang malam, pagi petang, bersungguh-sungguh gitu. Nabi Nuh cerita dengan Allah, ya Allah aku dah dakwah sungguh-sungguh. Aku siang malam, pagi petang ni tak berhenti berdakwah. Aku ajak umatku untuk beriman. Tapi umat dia nanti yang tak mau beriman tu akan kata, nanti depan Allah dia akan kata, Nabi Nuh tak buat apa-apa, sebab tu kami tak beriman. Dia akan cakap macam tu. Masa tu dia akan cakap kita. Umat Nabi Muhammad SAW akan bagi tahu innana minasyahidin. Kami ni menjadi saksi bahawa Nabi Nuh AS telah pun berdakwah dengan sehabis-habisnya. Walaupun dapat pengikut banyak tu. Kita akan jadi saksi. Cuma kita tu siapa? Semua ke? Semua umat Nabi Muhammad SAW ke? Tak. Hanya yang tahu ayat tu saja. Sebab kita jadi saksi berdasarkan ayat Quran. Dan tak semua orang tahu ayat Quran surah Nuh. Cerita tentang perjuangan Nabi Nuh. Siapa yang tahu surah tu saja. Siapa yang tahu dalam Quran ada cerita tentang Nabi Nuh. Itu yang akan muncul nanti. Tolong jadi saksi kepada Nabi Nuh AS. Bahawa Nabi Nuh telah pun bekerja keras. Saksi kita berdasarkan Quran. Jadi termasuk kisah Nabi Isa. Semua Nabi-Nabi ni, semua cerita yang ada dalam Quran, semua kita akan jadi saksi. Syarat dia, kita tahu cerita tu. Jadi tengok umat Islam berapa banyak yang tak tahu cerita. Kalau tak baca Quran, ataupun kadang-kadang baca Quran, ikut dah pula tafsir. Tapi time tajuk-tajuk tak best, lena. Time tajuk-tajuk macam tak ada kaitannya, balik ataupun tak mau datang lah. Tajuk tak ada kaitan. Ada tajuk-tajuk macam ni akan bermakna dan berguna di akhirat nanti. Jadi sekarang ni umat Nabi Isa yang jadi Hawariyun ni, dia minta untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab special kita ni, umat Nabi lain tak ada. Yang dapat kedudukan istimewa macam kita, boleh jadi saksi kepada Nabi-Nabi yang lain. Dan hakikatnya memang betul boleh, sebab Nabi Isa AS sendiri nanti akan diturunkan balik ke atas muka bumi ni. Yang happy ending tadi kan. Ending last kali dunia ni semua orang akan beriman, masa tu Nabi Isa turun. Nabi Isa turun, apa Nabi Isa buat? Nabi Isa patahkan semua tiang salib. Kenapa patah semua tiang salib? Itu salah satu yang dibuat lah. Benda pertama yang dibuat.
Sebab nak bagi tahu yang kamu dakwa aku ni Tuhan. Ni ada dalam tafsir dijelaskan. Apa dia dakwaan golongan-golongan yang ingkar pada Nabi Isa ni? Satu, dakwaan dia ialah Nabi Isa tu sendiri adalah Tuhan. Yang kedua, dia kata Nabi Isa tu adalah anak Tuhan. Ni fahaman beza lah. Jadi ada golongan di kalangan mereka juga sama-sama dia, tapi yang satu kata dia Tuhan, satu kata anak Tuhan. Yang satu lagi kata dia adalah satu daripada tiga. Tiga dalam satu. Satu dalam tiga kan. 3 in 1. Sebenarnya kopi-kopi 3 in 1, shampoo 3 in 1 semua tu dulu mula-mula dibuat tu katanya agenda nak membuatkan masyarakat menerima 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tapi hakikatnya beza. Kita kalau kata kopi 3 dalam 1, adakah kopi 3 dalam 1 terjadi dengan percampuran kopi-kopi dan kopi? Tak kan? Dia campuran kopi, susu ataupun terima dan gula. Maknanya dia bukan pencampuran Tuhan dan Tuhan jadi Tuhan. Kan? Dia campur benda lain, 3 benda jadi satu benda lain. Jadi sebenarnya tak boleh, kita kata tak terima, sama dengan shampoo. Shampoo 3 dalam 1 bukan shampoo campur shampoo. Kan dia shampoo campur conditioner, campur tak apa satu lagi. Pewangi contoh kan. Dia campur 3 benda jadi satu. Baik. Tapi itu yang didakwa. Jadi Nabi Isa akan turun mematahkan tiang salib untuk bagi tahu bahawa yang diajarkan kepada kamu sebenarnya satu pemesongan. Dan sebenarnya kalau kita tahu sejarah agama yang ada sekarang itu bukan daripada ajaran Nabi Isa. Sebenarnya di tengah-tengah tu ada orang Yahudi. Jadi panjanglah cerita dia, yang satu masa ada satu tempat yang mengamalkan ajaran agama Nasrani, dan ketika mereka semakin jauh daripada agama Nasrani, datang orang Yahudi ini menciptakan satu agama yang baru atas nama Nasrani. Jadi dia ciptalah tu yang jadi kitab dia jadi banyak. Kitab asal Injil satu je. Satu jadi banyak kan, sekarang banyak. Ada yang nama Matius, ada nama lain-lain. Kitab isi dia lain-lain. Ada persamaan tapi banyak beza. Mazhab dia pun dah jadi banyak. Mazhab dia bukan mazhab macam kita. Mazhab kita kalau Syafi'i, Hanafi itu masih dalam bab ibadah. Kan? Mazhab dia memang benda lain, betul-betul lain. Macam seolah-olah macam agama yang berbeza. Kan? Negara lain pula istilah dia. Kan? Jadi mazhab tu kadang dipecahkan jadi agama lain. Kan? Contoh kalau ke Indonesia, kalau sebut Katolik, dia satu agama. Kristian agama lain. Kristian agama lain, Katolik agama lain. Di Malaysia, Katolik satu mazhab daripada Kristian. Padahal agama yang sama, negara lain. Jadi ada orang, misalnya dia interview anak dia, kamu agama apa? Katolik. Ayah kamu Kristian. Dia sebut lain. Maknanya lain gitu. Ini bagi dia tak sama. Orang ajaran dia pun tak sama. Baik. Jadi itu yang ada dalam agama ni yang maknanya didakwa Nabi Isa AS sebagai penyelamat tu sebenarnya adalah nanti Nabi Isa akan turun sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa akan solat di belakang pada Imam Mahdi. Imam Mahdi maknanya Imam Mahdi adalah memang di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Maknanya nak bagi tahu itu sebagai satu pengumuman, declaration bahawa Nabi Isa AS adalah umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebutkan dalam ayat ni. Faktubna min syahidin. Masukkan kami dalam kalangan saksi ni, maksudnya dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Baik, dan kemudian ayat yang ke-54, wa makaru wa makarallah, dan mereka itu membuat tipu daya, wa makarallah, dan Allah juga membuat tipu daya, wallahu khairul makirin. Maka Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Baik, makar ni maknanya tipu daya. Baik, maknanya orang kafir buat tipu daya, Allah buat tipu daya juga ke? Dah, maksudnya orang kafir buat tipu daya ni maksudnya ni, orang Bani Israel masa tu kan cerita dia kan, dia jumpa dengan raja, lepas tu cerita dekat raja buat fitnah tentang Nabi Isa. Kemudian bila buat fitnah tentang Nabi Isa, masa tu supaya raja pergi tangkap Nabi Isa, dan memang raja hantar utusan untuk pergi tangkap Nabi Isa. Kemudian dia buat tipu daya lah, dia nak tangkap, dia nak bunuh, disalib. Baik, salib ni kalau kita nak faham, sebenarnya salib adalah kaedah pembunuhan pada zaman tu. Jadi setiap zaman ni beza. Contoh kalau zaman kita pancung kan ada kaedah hukuman, misalnya nak bunuh kan kaedah pancung. Maksudnya untuk bunuh manusia yang betul-betul total, yang kita kata kalau pancung tu confirm mati lah.
Jadi masa tu, zaman tu kaedah dia salib. Jadi bukan tiba-tiba Nabi Isa jadi salib, memang kaedah dia macam tu. Jadi sebab tu Nabi Isa disalib dengan makna kata ditegakkan di tiang. Tiang yang bentuk dia, bentuk palang tu bentuk manusia. Manusia memang kalau kita buka tangan kita, dia akan bentuk macam salib tu. Yang kita pelik sebenarnya, agama katanya agama Nabi Isa. Tapi kenapa Nabi Isa ni disakiti? Dengan tiang salib tu kan, di tiang salib tu kan dipacak kan, dipaku kan. Lepas dia disakiti di tiang salib, mana tiang itu menyakiti Nabi Isa yang dikatakan Tuhan. Tiba-tiba tiang itu jadi satu, macam orang kata apa, dia punya tangkal kan. Jadi macam benda yang ada kelebihan. Padahal benda tu, tiang itulah yang membuatkan Tuhan ni disakiti. Itu yang kita agak mengelirukan kan, kalau kita nak fikir kan. Sepatutnya benda yang menyelamatkan itulah yang nak ditinggi-tinggikan kedudukan. Baik. Jadi ini maknanya konsep kita tak terlepas daripada menghormati kepercayaan masing-masing. Cuma kepercayaan itu kita nak bawa secara logiknya, kita fikirkan balik gitu kan. Fikirkan balik sebab agama dia mesti salah satunya, agama ni sentiasa mengajak kita berfikir. Jadi agama memang ada logik. Walaupun tak semua 100%, tapi ada gitu. Dan kebanyakannya kita boleh terima dengan akal. Sepatutnya. Sebab kalau tak boleh terima dengan akal, bermakna kita pegang sesuatu yang kita tak boleh nak terima dan tak boleh nak yakin. Bila tak yakin, tak boleh pegang. Kita pegang mesti benda yang kita yakin. Baik. Jadi Allah kata sekali mereka ni buat tipu daya. Dia nak cuba untuk bunuh Nabi Isa dengan macam-macam cara ni. Tapi Allah kata, wa makar Allah. Allah balas tipu daya dia. Allah buat macam mana? Ditukarkan wajah seorang manusia. Ada yang kata orang tu adalah salah seorang daripada orang yang nak tangkap Nabi Isa. Ada yang kata orang tu ialah pengikut Nabi Isa. Ditukarkan wajah dia menyerupai Nabi Isa. Jadi orang ingatkan Nabi Isa yang ada kat situ. Waktu tu Allah angkat Nabi Isa ke langit. Itu yang kita dah tengok sebelum ni, ayat sebelum ni, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Allah kata sebenarnya mereka tak bunuh dia dan tak salib dia, tapi Allah menyerupakan orang lain dengan Nabi Isa. Itu tipu daya. Dan Allah kata wallahu khairul makirin. Kamu nak buat tipu daya macam mana pun, Allah punya planning lagi hebat. Itu kalau kita nak yakin dalam kehidupan kita. Dan kita ni kalau nak kelentong-kelentong kot mana pun, Allah punya peraturan, Allah punya undang-undang, Allah punya perancangan, semua yang terbaik. Ini dalil kita biasa guna dalam kehidupan harian kita. Kita merancang, selalu kita guna istilah kan, kita merancang, Allah merancang. Dan perancangan Allah adalah sebaik-baik perancangan. Allah adalah sebaik-baik perancang. Maknanya dalam konteks tu, satu sudut memang kita kena merancang lah. Tak boleh juga kita tak merancang langsung sebab Allah yang akan atur semua. Tapi sebenarnya konteks ayat tu yang asal yang ni lah. Jadi orang kafir ni dia buat tipu daya, belit-belit semua, tapi nanti Allah akan balas. Semua tipu daya tu. Itu yang akhirnya dunia ni happy ending, akhirnya Islam akan menang. Cuma kita nak duduk kat mana? Kita nak jadi salah seorang daripada yang memenangkan Islam, atau kita nak jadi orang yang termasuk dalam golongan yang akan kalah nanti. Yang apa-apa bila sebut Islam ni, kita kata Islam ni kena terbuka, Islam ni rahmatan lil alamin, sampai habis semuanya okey. Padahal dalam Islam tegas, dalam bab akidah ni tak boleh semua okey. Baik, kita nak kata baik, salahkah akidah mereka? Dalam pegangan kita dan kepercayaan kita, mereka salah. Kita kena tegas yang tu. Tapi kemudian kalau mereka merasakan mereka betul, kita menghormati pandangan dia, mengatakan dia betul. Jadi maknanya kalau nak menjelaskan dia salah, boleh. Kita jelaskan, bukan dengan kaedah merendahkan atau menghina. Tapi kita nak jelaskan itu salah. Dia macam ni lah kan, benda percaya, benda yang kita tak boleh paksa. Katalah kita cerita dengan kawan kita, tadi kan kita cerita dengan dia, tadi kan ada aksiden tau. Aksiden tu orang nampak dah ada tayar tu cabut tepi jalan tu. Itu kan, nampak tayar tu kecil kan, tapi tu tayar lori balak tau. Kita cakap dengan dia gitu kan. Dia nak percaya ke tidak, boleh tak kita paksa? Tak boleh. Dia kata, tak apa, dengar boleh, percaya tidak. Kita kata, betul, ni memang betul.
sesungguhnya wallahi buatlah macam mana pun, tapi kita tak boleh paksa kepercayaan. Dan kita kata awak tak percaya saya tembak. Cakap macam tu pun. Dia tak percaya juga. Kalau tiba-tiba dia cakap okey percaya. Tu sebab takut. Balik nanti dia total balik. Tadi orang sebelah cakap macam ni, kita tak percaya pun. Depan dia je kita cakap percaya. Dia cerita balik. Sebab percaya memang tak dipaksa. Berarti Islam tak pernah paksa sesiapa untuk percaya. Nak masuk Islam tak boleh dipaksa. Kalau nak masuk Islam memang kena percaya betul. Boleh akhirnya kita menerima Islam. Jadi kita duduk dalam Islam ni, diterima akidah kita bila kita yakin dan percaya ajaran yang ada dalam Islam. Baik, itu sampai kepada ayat berkenaan 54 ni, berkenaan dengan tipu daya mereka. Dan belum habis lagi cerita Nabi Isa. InsyaAllah nanti kita akan tengok lagi sambungan dia. Baik, sampai sekadar tu. Allahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah suratul As.